Okey, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, so hari ini kita akan habiskan tajuk 5. Okey, so sebelum ni kita dah belajar tentang um, bab 5 ni kita dah sampai siapa yang kendalikan untuk pemeriksaan kota bentuk, lepas tu kriteria-kriteria dia. Okey, lepas tu apa lagi kita dah belajar tentang jenis-jenis borang pemeriksaan, kita ada berapa jenis, dan cara-cara untuk mengisi borang pemeriksaan tu. Okay. So sebelum kita nak tuangkan konkrit ke dalam kotak bentuk, kita kena lakukan semua. Okay. So hari ini kita akan masuk kepada tajuk mengatur pemeriksaan kerja luar. Okey, kalau awak lihat kat situ, okay, kat skrin ni, kita ada prosedur untuk kerja-kerja apa ni, kerja-kerja pemeriksaan kotak bentuk. So, prosedur dia kita ada pemeriksaan secara visual, lepas tu kita ada pemeriksaan terperinci oleh pihak luar ataupun jurutera pakar lah. Okey, kalau awak lihat pada modul awak, okey, dia kata pemeriksa bangunan, okey, pemeriksa bangunan perlu melaksanakan pemeriksaan tinjauan awalan. Okey, kenapa kita nak lakukan tinjauan awalan? Maksudnya macam sebelum kita nak buat pemeriksaan yang betul-betul tu, kita kena just tinjau dulu. Okay, kenapa kita nak tinjau dulu? Sebab ia adalah satu keperluan, satu keperluan kepada pemeriksaan penyiasatan terperinci. Okay. So, kita akan buat pemeriksaan penyiasatan terperinci. So, that's why kita kena buat pemeriksaan awalan, tinjauan awalan. Okay. So, kalau kita buat tinjauan awalan, kita akan tahu dia punya apa dia punya kerosakan semua tu. So, apabila kita dah tahu kerosakan semua tu, so kita akan lakukan secara terperinci. Okay. So, that's why kita kat sini, kita kata bergantung kepada jenis kerosakan. Okay. Next, proses pelaksanaan pemeriksaan. Okay. Kita ada beberapa proses tau untuk melaksanakan pemeriksaan. Okay. Kita kena buat perlantikan pemeriksaan bangunan. Contoh, siapa yang akan datang buat pemeriksaan tu. So, kita kena buat pemeriksaan pelantikan ahli, and then kita kena sediakan jadual perancangan program pemeriksaan. Okay. Kenapa jadual perancangan ni? Supaya semua kerja terancang. Okay. So, tak adalah tiba-tiba kita ataupun macam tak ada planning ke apa. So, that's why kita kena ada perancangan dulu. And then penyediaan borang pemeriksaan. Okay. Borang pemeriksaan kan kita ada banyak. So, kita akan sediakan dulu mengikut jenis pemeriksaan yang kita nak lakukan. Okay. And then kita kena mengatur perkhidmatan pihak jurutera pakar. Ni dah. Kalau kita nak pergi buat something, so kita kena atur perkhidmatan pihak jurutera pakar. Okay. Dalam ni, merancang pemeriksaan, okay, kita kena ada senarai semak. Okay, kita kena ada senarai semak. Lepas tu kita kena ada borang pemeriksaan. Okay. So, barulah kita dapat melakukan kerja-kerja dengan teratur. Okay. So, next. Kaedah. Okay. Apakah kaedah pemeriksaan yang kita nak lakukan? Okay. Kita ada dua jenis kaedah. Satu, kaedah berjadual, dan satu lagi kaedah berterusan. Okay. Kedua-dua kaedah ini, kaedah ini diaplikasi bagi proses penyelenggaraan lah. Biasanya kita akan lakukan untuk penyelenggaraan. Kita ada penyelenggaraan rutin, kita ada penyelenggaraan berkala, kita ada penyelenggaraan kecemasan. Okay. So, yang itu semua awak akan belajar secara detail nanti. So, untuk sekarang awak akan start kenal dulu dengan dua jenis kaedah. Kita ada kaedah berjadual, kita ada kaedah berterusan. Okay. So, bagi proses menentukan yang sistem perpaipan dalam keadaan baik dan berfungsi,
Pemeriksaan boleh diatur pada masa tertentu mengikut kesesuaian sebelum penyerahan projek. Ini adalah contohlah. Okey, uh, contoh kerja ataupun contoh pemeriksaan yang perlu dilakukan. Okey, next mengatur pemeriksaan kotak bentuk. Okay. So, kalau awak lihat dekat sini kan, kita ada beberapa peringkat semasa kita nak bina something. Okay. Lepas tu kita ada beberapa peringkat juga dalam pemeriksaan kualiti. Okay, so that's why persetujuan bangunan menyenaraikan pemeriksaan yang boleh dijalankan. Jangka masa yang jelas bagi kerja-kerja bangunan dan tempahan pemeriksaan lebih awal perlu dilakukan bagi mengelakkan penangguhan di tapak. Elemen-elemen atau anggota-anggota yang perlu diperiksa perlu ditetapkan dan disusun mengikut keperluan. Okay. So, kita ada beberapa jenis pemeriksaan kota bentuk. Okay. Apakah jenis pemeriksaan kota bentuk yang dimaksudkan? Kita ada shuttering untuk kebersihan. Okay. Pemeriksaan shuttering untuk kebersihan muka, kekedapan, kekedapan dan kemampuan menahan beban. Okay. Dia dapat tahan ke tak beban tu, okay, tanpa gagal, kestabilan, keselamatan, lepas tu ketepatan dimensi. Okey, semua ni memainkan peranan yang sangat penting dalam jenis pemeriksaan kotak bentuk. Okey, next adalah pengujian pugak. Okay, yang ni pun kita perlu buat pemeriksaan. Okey, so that dia manis pengujian pugak sebab dia nak kotak bentuk tu lari dan sama besar. Okay. Semua potongan dan bukaan. Okay. Kenapa kita kena lakukan pemeriksaan pada semua potongan dan bukaan? Okey, sebab kita dah semasa kita buat apa tu kotak bentuk tu kita dah ada point-point dia kan. So, dalam ni dalam jenis pemeriksaan ni kita boleh lakukan pengujian pada point mengikut kisah. Lepas tu sudut tepat pada bahagian dalam di 4 penjuru. Kita ada 4 penjuru. So, kita kena lakukan pemeriksaan dalam 4 penjuru tu. Lepas tu pengujian menyerum. Okey. Lepas tu kita ada kotak-kotak yang kotak bentuk macam jenis slab kan. So, kita kena lakukan pemeriksaan kepada penyokongnya. Okey. So, baji-baji kayu semua ni kena lakukan pemeriksaan supaya dia kuat. Lepas tu bina penyokong mengikut tertib supaya tidak terperangkap bagi yang menyebabkan terpaksa menanggal bahagian-bahagian kritikal yang sepatutnya masih diperlukan untuk sokongan. Okey, kalau kita lihat sini, okay, so kalau kita nak bina penyokong tu pun, kita kena ikut dia punya tertib ataupun dia punya susunan supaya tak adalah nanti kita terpaksa nak tanggalkan dia sebab tak betul ke apa nanti kita kena tanggalkan. So that's why untuk avoid kita kena lakukan secara betul. Okay, so subtopik yang akhir kita adalah keperluan badan kawal sedia kerja kotak bentuk bangunan. Okay, kenapa kita kena ada badan kawal sedia? Sebab kita nak buat keperluan kawalan kualiti dan keselamatan dan juga kesihatan. Okay. So, badan kawal sedia kerja kotak bentuk ini sangat penting. Okay. So, badan yang akan bertanggungjawab adalah CIDB. Okay. Kita panggil dia sebagai CIDB, the Construction Industry Development Board of Malaysia. Okay. So, CIDB inilah yang akan memainkan peranan yang sangat penting. Okay. So, apa yang CIDB ni lakukan? Apakah dia punya tanggungjawab? Okay. Dia punya tanggungjawab adalah mempromosi sektor perkhidmatan pembinaan. Okay. Seperti mana ia juga berperanan untuk menyelaras dan memantau kemajuan keseluruhan proses kerja. Okay. So, kita kan ada beberapa langkah kerja yang kita perlu lakukan dalam pembinaan. So, dia yang akan tengoklah proses kerja dia
proses kerja kita ni semua macam mana. Okay, so next adalah keperluan kawal selia. Okay, kalau awak tengok dekat modul awak tu, okay, di dalam tu dia ada kata tau, semua syarikat pembinaan perlu berdaftar dengan CIDB. Okay, betul, kita kena daftar dengan CIDB sebab CIDB ni sangat penting dalam construction. Okay, kalau awak nak turun site pun awak kena ada lesen. Lesen tu akan dikeluarkan oleh CIDB. Okay, so itulah kepentingan untuk kita ada CIDB. Okay, so even license awak pun CIDB akan keluarkan. Dia akan cakap awak ni trainee ke, awak ni jurutera ke, semua tu kita akan ada satu kad lesen CIDB. So, dia yang akan handle, okay, dia akan handle untuk proses-proses kerja, pemantauan, penyelarasan, semua tu. Okay, so antara agensi lain, yang turut serta dalam construction adalah the Board of Engineers of Malaysia, the Board of Quantity Surveyors, the Institution of Engineers Malaysia, Institute of Architects. Okay, semua di dalam buku ni dia yang akan kawal selia untuk memenuhi keperluan mengikut kod amalan. Okay. Okay, so kita dah lihat untuk keperluan kawal selia. Okay, so untuk keperluan kawal selia kita ada dua jenis keperluan. Satu adalah keselamatan dan kesihatan dan yang kedua adalah kawalan kualiti. Okay, so dengan itu kita dah berakhir sudah dengan topik kita hari ini. Okay, so okay, so untuk keperluan kawal selia ni kita ada dua, okay, keselamatan dan kesihatan. Okay, kalau untuk keselamatan dan kesihatan kita ada dua aspek major yang perlu diberi perhatian. Okay, satu adalah keselamatan personal yang melibatkan pekerja dan orang awam. Okay, of course kalau keselamatan di site, of course kita kena lihat untuk pekerja dan juga orang awam. That's why kita ada pelbagai jenis langkah keselamatan. Okay, contohnya menggunakan perkakas keselamatan dan pengadaan keselamatan. Okay, that's why kita kena ada hoarding board. Okay, hoarding board ni pun adalah salah satu langkah keselamatan supaya orang awam tidak masukkan. Okay, so second is keselamatan struktur kota bentuk. Okay, binaan yang kukuh, okay, dengan kelengkapan susur keselamatan, okay, doorboard, laluan tangga. Tiga aspek penting yang perlu dipenuhi adalah kekuatan, kestabilan dan kukuh. Okay, these three aspek ni yang selalu saya ulang dengan anda semua. So, ini adalah yang paling penting lah dalam kota bentuk. Okay, the second one is kawalan kualiti. Okay, kualiti kotak bentuk adalah penting. Okay, kenapa ia penting? Sebab ketepatan bentuk konkrit dan kualiti permukaan konkrit dipengaruhi oleh kualiti kotak bentuk. Kalau kotak bentuk kita ni tak berkualiti ataupun nak cakap apa, tak kuat ke, tak tahan ke, so ia akan efek kita punya kualiti konkrit. Okay, konkrit yang dituang nanti dia tak tepat and tak berkualiti. Okay, so ketepatan dikawal oleh sisihan yang dibenarkan, okay, dalam pesongan, deflection, bahan-bahan, komponen dan juga mutu kerja. Okay, so awak semua boleh ulang balik apa yang telah diajar ataupun telah diterangkan oleh cikgu ni. Okay, so saya nak awak semua baca semula topik 5 ini dan tugasan awak untuk hari ini adalah sangat simple. Okay, apa yang awak perlu lakukan adalah baca semula keseluruhan bab 5 sebab untuk subtopik hari ini adalah sangat sedikit. Okay, so
tugasan hari ini sampai pukul 5 kan kita ada masa. So, baca semula keseluruhan bab 5 dan anda dikendaki menggubal. Okay, menggubal ataupun create 5 soalan. Okay, 5 soalan daripada apa yang awak baca ni, awak kena gubal 5 soalan bersertakan dengan jawapan sekali. Okay, so tempoh masa diberi adalah sangat lama. Okay, berapa jam? 7 jam. Hantar jam 5 petang seperti biasa dalam Google Classroom or mana-mana medium yang sesuai. Kalau ada yang tak boleh upload ke, ada apa-apa masalah, boleh rujuk dengan saya, boleh send through Telegram or WhatsApp. Okay, so this is all for you today, and memang hari ini kerja kita sangat simple, so please buat, and tugasan yang ini ada markah, so please tolong siapkan. Kalau ada apa-apa masalah, kalau nak tak boleh nak hantar ke, tak boleh nak apa-apa, just message me or text me, okay, through Telegram or WhatsApp. Okay, so thank you so much, and saya harap video ini akan memanfaatkan anda semua. So kalau tak faham, ulang balik, repeat back, okay, replay back, and tolong dengar balik penjelasan di mana awak tak faham. Kalau still tak faham, please message me and talk to me and ask me, okay? So thank you so much and good luck. Take care.